أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak fokus untuk pengiraan faraid yang saya dapat daripada soalan daripada WhatsApp iaitu Fatimah meninggal dunia. Waris ialah 5 orang anak lelaki, 4 orang anak perempuan, ibu dan bapa. Hutangnya adalah zakat 2.5 daripada simpanan. Harta pusaka ialah 2.1 juta. Okey, pertama sekali selesaikan hutang-hutang yang telah ditinggalkan oleh arwah. Hutang termasuklah zakat. Zakat ini merupakan hutang kita dengan Allah. Maka sekiranya ahli waris tahu bahawasanya wanita yang meninggal dunia ini, Fatimah yang meninggal dunia ini tidak membayar zakat, maka wajiblah ke atas warisnya untuk membayar hutang sebelum membahagikan harta pusaka. Untuk lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada pegawai zakat yang berkenaan. Saya bukanlah seorang yang arif, yang pakar, yang tahu mengenai zakat. Tuan-tuan boleh rujuk kepada mana-mana badan maib ke ataupun majlis agama masing-masing lah majlis agama masing-masing mengenai zakat. Saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap pasal zakat ini. Okey, kedua, setelah kita darabkan 2.5 darab dengan harta yang ditinggalkan 2 juta 52,500, maka yang ditinggalkan adalah harta bersih 2.1 juta ini tolak dengan nilai yang sepatutnya dibayar zakat, iaitu 2.047500. Okey, step seterusnya adalah untuk pengiraan faraid. Pengiraan faraid seperti ini. Ibu dan bapa, kita tulis listing dulu. Bapa, ibu, anak lelaki ada 5 orang, anak perempuan ada 4 orang. Okey. Bapa akan dapat 1/6, ibu akan dapat 1/6 juga, disebabkan adanya anak lelaki. Yang ni kita boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. 1/6 untuk bapa, 1/6 untuk ibu. Maka selebihnya iaitu 4/6 akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan ini. Bagaimanakah anak lelaki dan anak perempuan? Maafkan saya. Saya masih belum sihat lagi. Bagaimanakah anak lelaki dan anak perempuan ini? Bagaimanakah anak lelaki dan anak perempuan ini ingin mendapat bahagian faraid masing-masing, sedangkan di sini ada 4/6. Mereka ada 9 orang. 5 lelaki dan mereka ada 8 orang. Maafkan saya. Mereka ada 9 orang. Maafkan saya. Sebab saya kurang sihat sikit, kurang fokusnya. Minta maaf, maafkan saya. Okey, mereka ada 9 orang. Tetapi 4/6 ini macam mana kita nak bahagi untuk ke-9 orang ini? Okey, jalannya seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Anak lelaki kita tulis bahagian masing-masing. Kita tahu bagi anak lelaki 2 bahagian, bagi anak perempuan 1 bahagian. Bagaimana kita tahu 2 bahagian untuk anak lelaki dan 1 bahagian untuk anak perempuan? Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk anak lelaki 2, anak perempuan 1. Maka kita tulis kat sini anak lelaki 2 untuk semua anak lelaki, dan anak perempuan 1 semua anak perempuan. Maka kita totalkan, kita tambah semua ni, jadi 5 darab dengan 2 jadi 10. 1 untuk anak perempuan darab dengan 1 jadi 4. Maka totalnya adalah 14 di sini. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, penyebut yang 6 tadi ni, penyebut sebab apa 6? Daripada sini 1/6 kita ambil 6 di sini. 6 ni kita letak kat sini darab dengan 14. 14 ni daripada mana pula? 14 daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. 14 daripada bawah ini, sebab kita kira untuk 14. Okey, saya buat jalan yang panjang sikit. 6 darab dengan 14 jadi 84. Maka untuk bapa 1/6 darab dengan 14 jadi 14/84. Untuk ibu pun sama. 1/6 darab dengan 14 jadi 14/84. Untuk anak lelaki ni tuan-tuan dan puan-puan darab macam ni. 2 darab dengan pengangka kat atas ni 4. 2 darab dengan 4
Okey, sekali lagi saya tunjuk 2 kalau merah ni darab dengan 4 jadi 8. 8 per 48 untuk anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga, anak lelaki keempat, anak lelaki kelima. Kesemuanya akan dapat 8 per 84 setiap seorang. Okey, untuk anak perempuan pula. Anak perempuan pula, 1 ni 1 darab dengan 4. 1 darab dengan 4 per dengan penyebut yang terbaru iaitu 1 darab 4 per 84. Jadi 4 per 84 untuk setiap anak perempuan. Ada 4 orang semuanya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per 84 untuk semua anak perempuan. Okey, apabila kita tengok 14, 8, 4. Macam boleh kecilkan lagi, macam boleh kurangkan lagi dia punya number. Maka 14 ni boleh bagi dengan 2 tak? Boleh. 8 ni boleh bagi dengan 2 tak? Boleh. 4 ni boleh bagi dengan 2 tak? Boleh. Maka di sini saya bahagikan untuk mengecilkan bahagian. Boleh saja tuan-tuan dan puan-puan nak ambil saja number ini, tak ada masalah. Tapi untuk saya nak kecilkan bahagiannya. Saya nak kecilkan pecahan ini menjadi 14 per 84. Kecilkan jadi 7 per 42 untuk bapa, 7 per 42 untuk ibu, dan untuk anak lelaki 4 per 42 untuk setiap mereka, dan 2 per 42 untuk setiap anak perempuan. Seterusnya, langkah seterusnya adalah saya darabkan dengan aset bersih tadi. Kita andaikan wanita yang bertanya ini telah bertanya kepada pusat zakat yang berkenaan, maka memang kena bayar zakat ini, memang kena bayar, memang ada tertunggak zakatnya. Maka 2047,500 ini darab dengan darab dengan pecahan yang terakhir kita buat tadi, yang number inilah tuan-tuan dan puan-puan. Maka apabila kita darab 7 per 42 darab dengan 2047,500, jadi setiap orang iaitu bapa dapat 341,250, ibu dapat 341,250. Untuk anak lelaki, kesemua anak lelaki 55 orang akan dapat 195,000. Untuk anak perempuan dapat 97,500. Untuk setiap anak perempuan ada 4 anak perempuan, 97,500 untuk semuanya. Okey, saya harap video ini memberi penjelasan kepada yang bertanya. Semoga ia bermanfaat dan memberi jalan keluar kepada yang bertanya. Semoga ia bermanfaat. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Semoga kita bertemu lagi di video seterusnya. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi daripada As-Salim Trustee Berhad. Boleh hubungi saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat perancangan harta pusaka Islam, nak buat wasiat ke, nak selesaikan harta pusaka yang terbeku ke, ataupun nak buat perihibah ke, nak bahagikan rumah ataupun aset bukan semasa kepada anak-anak ke, ataupun anak perempuan ke, kepada anak angkat ke, boleh hubungi saya. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.